Assalamualaikum, salam hormat. Anda bersama saya Haris Ashraf Hasnan dalam Pantau Belanjawan, di mana hari ini kita nak melihat berkenaan dengan di mana salah satu usaha yang diletakkan, kalau kita telitikan di bawah kerangka ekonomi madani, adalah untuk membawa usahawan kita ke peringkat global. Itu yang diaspirasikan oleh kerajaan dan itu juga yang perlu digerakkan dan diselaraskan untuk bulan pertama tahun 2024 ini, di mana kalau kita telitikan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW pada tahun ini antara lain memberi fokus kepada usaha untuk membantu usahawan desa kategori PIKO meningkatkan hasil jualan masing-masing, di mana kalau kita telitikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang merupakan menterinya berkata ini supaya kelompok yang merangkumi 84% daripada keseluruhan usahawan di bawah kementerian itu dapat mengubah nasib mereka daripada hanya berstatus secara diri kepada usahawan yang sebenar. Jadi kita nak menelitikan perkara ini dan menuju ke hadapan apa lagi yang boleh kita lakukan dalam kita nak memperkasa usahawan desa, terutama untuk menembusi pasaran global. Datuk Seri Abu Hassan Mohamad Noor bersama dengan saya pada ketika ini. Datuk Seri yang merupakan Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia. Terima kasih Datuk Seri. Pertama sama juga. Kita lihat, kita telitikan, ini bukan kali pertama saya menemu bual ataupun Datuk Seri hadir dalam temu bual Isra Awan ni. Banyak perbincangan kita berkisar usahawan, pembangunan usahawan, apa lagi yang kita nak buat dekat usahawan. Tahun 2024 dari persatuan sendiri, Dewan Usahawan Malaysia sendiri, apa antara fokus lah, mungkin nak membuka bicara perbincangan kita ini 2024, apa aspirasi dan juga apa yang nak diletakkan hala tuju persatuan tahun ini? Terima kasih Haris. Isra Awan ni menjemput saya hadir ke studio. Kita mula-mula nak online, tapi tak apa, saya kata kita buat live. Kita buat live datang studio. Tapi terima kasihlah. Kita ni di bawah platform Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia yang rata-rata dah tahu daripada kecil kita membawa ke besar. Daripada usahawan kecil, dia belajar bertaktih sampai dia berlari sampai ke luar negara. Itulah matlamat kita. Untuk pemain industri utama, kita dah berapa belas tahun dah di market. Jadi roh dan jiwa kita adalah usahawan. Kita nakkan usahawan kita, terutama sekali orang kita yang jauh ketinggalan ni, kita bawa sampai ke peringkat yang lebih besar. Daripada meniaga tepi jalan, daripada meniaga bawah belakang rumah, dalam rumah, buka payung, buka payung, konsep. So, macam mana kita nak naikkan dia? Kalau kita tak turun padang sekali, bergelumbang dengan dia untuk kita nak dapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman. Dikata tu jiwa kita tu bersama dengan dia. Baru kita tahu nikmat dia tu lebih lagi. Seiring juga dengan tema kami di awan ini, jiwa SME jiwa SME kita menggerakkan inisiatif itu. Saya ni roh dah. Roh lah. Roh usahawan tu bersama dengan kita. Jadi kita nak tahu cara bagaimana daripada segi pemakanan, F&B, servis, perkhidmatan, apa sekali perniagaan, packaging, daripada kraft tangan, daripada industri kecil, PME, semua kita dah serantau lah, maknanya ceruk apa semenanjung ni kita dah pergi. Jadi dengan erti katanya kita nakkan perniagaan ni adalah satu tanggungjawab yang kita mesti laksanakan daripada segi keluarga dia. Kalau dia dah berkeluarga kan, dia nakkan developkan dia pendapatan, income dan juga ekonomi negara tadi. Kita tak nak nanti miskin tega berluasa. Kata orang miskin tega, kata orang tu macam mana kita nak mengurangkan, mengubah nasib. Bagilah perniagaan. Dia buat daripada rumah, online sistem sekarang. Kadang-kadang online sistem orang kadang sampai berpuluh ribu dia punya untung. Betul. Kan? Tapi syarat mesti ada pendaftaran perniagaan SSM untuk kita rekod kita tadi untuk membawa perniagaan tu lebih besar lagi. Itu kena ada. Bukannya kata orang tu kais pagi makan pagi. Berniaga hari ni, besok dah tak nak berniaga, lusa nak berniaga. Tak, kita seterusnya. Maknanya perniagaan ni adalah keperluan. Sudah jadi erti kata keperluan. Jadi kita kena membawa usahawan ni lebih besar lah, lebih jauh. Nak bercerita berkenaan dengan nak membawa lebih jauh ini, Datuk. Apa bentuk jauhnya itu ataupun dari segi cabaran nak bawa jauhnya itu? Kita tahu Datuk sebutkan dunia teknologi perlu mengubah adaptasi. Kadang-kadang tak semestinya lagi nak berpayung berpanas hujan. Kadang-kadang
niaga daripada rumah je boleh menjana keuntungan berpuluh ribu ringgit sebulan dan sebagainya. Apa bentuk cabarannya pada ketika ini, terutama kalau kita bercakap dalam konteks usahawan kecil, usahawan desa, Datuk? Okey, sekarang ni kita dah tahu sistem sekarang ni canggih-canggih. Ya. Daripada teknologi, daripada online sistem, dan juga kalau di bawah platform Dewan ni kita ada seminar, program, kursus banyak. Kita bagi. Kalau kerajaan sekali bantu lagi pun, lagilah dia orang akan pergi jauh. Ya. Program-program kadang-kadang seminar kata orang tidak melibatkan kewangan yang besar. Kan seminar itu penting untuk kita terokai dan pelajari apa erti perniagaan, macam mana kita nak bawa peniaga tadi daripada segi contohlah. Dia meniaga nasi lemak. Ya. Packaging dia, kalau dia nak pergi besar, dia kena buat packaging menarik. Kan ada teknologi. Kita boleh, maknanya makanan boleh tahan sampai 2 tahun. Kan? Bukan tak mesti proses retort dan sebagainya macam packaging labeling kita mohon dekat kementerian agensi. Sekarang dah ada padu pula tu kan untuk masukkan dalam sistem pendaftaran data jelas nak dapat bantuan tu mudah. Mudah. Jadi platform Dewan ni adalah channel untuk platform usahawan-usahawan kita ni untuk pergi jauh lagi. Daripada situlah kita akan menggerakkan, menghidupkan suasana perniagaan tu sampai ke besar. Kan? Bukan saja, yang penting sekarang orang perlu makan dan minum. Contoh dia, hari-hari repeat order. Kalau bahan tu, makanan tu sedap, mungkin saya rasa dah jadi macam perniagaan dah. Betul tak? Kita buatlah bagi cantik. Kita buat packaging menarik dengan design, dengan halal, dengan sistem, dengan kata dia online je. Mungkin dia boleh pergi lebih besar. Dan juga mohon industri kapasiti. Sekarang kerajaan ada bagi peluang-peluang perniagaan yang di bawah agensi-agensi yang terlibat dalam keusahawanan ni. Pergilah mohon. Kan? Dewan ni akan channel. Masuk jadi ahli kita. Kita boleh channelkan sesuatu sampai dia berjaya lah. Kira macam bridging jambatan di antara pemain industri the real hardcore yang berada di bawah ini dan juga inisiatif kerajaan. Inisiatif kerajaan. Kan? Jadi kita longgokkan tadi kadang-kadang satu lagi, katalah dia dah biasa buat makanan. Contoh dia yang adalah rutin makanan hari-hari ni. F&B ni. Sebab orang perlu makan dan minum. Hari-hari orang nak susah ke senang ke orang perlu makan. Jadi kalau nak masuk ceburi dalam perniagaan itu, jadi kita kena selam betul-betul. Buat betul-betul sampai berjaya. Bukan kata orang separuh je. Maknanya daripada tepi jalan tadi atau daripada rumah tadi, kita developkan perniagaan tu sampai ke antarabangsa export ready. Belajarlah. Mungkin kari pap Cik Timah ni bagus kan. Makan sedap dengan rasa dengan apa dia. Kualiti produk pun cantik. Rasa sedap. Buatlah betul-betul. Sampai pergi export ready. Frozen, ini semua packagingnya ada elok, apa semua. Halal. Kita punya halal pun dunia dah tahu dah. Datuk, banyak kita nak masuk sebenarnya. Maksudnya global tadi ada berkait dengan halal dan sebagainya. Itu akan saya bawakan selepas ini. Tetapi kalau kita perincikan juga antara cabaran di peringkat usahawan ini, saya ada temui beberapa usahawan kecil dan sebagainya. Antaranya dululah cerita berkenaan dengan birokrasi. Maksudnya nak mohon bantuan ni susah, nak mohon bantuan itu susah dan sebagainya. Dan kemudian saya juga bertanyakan semula, adakah birokrasi ini disebabkan oleh kelemahan dalam pengurusan perniagaan? Sebagai contoh, tak ada buku kira-kira, akaunnya tak ada kan. Jadi itu saya menyatakan bahawa perlu juga bersikap adil kepada bank ataupun pemberi pinjaman, AIM dan sebagainya ini yang nak memberi bantuan, nak menolong kita pun kita kenalah tolong diri kita untuk make sure kita ada lengkap dokumen. Pandangan Datuk melihat kepada permasalahan ini, adakah masih lagi ada anggota yang di dalam persatuan sendiri yang mungkin mengalami masalah cuai ataupun lalai lah dalam nak buat akaun mereka kira-kira yang elok dan sebagainya untuk memohon bantuan, Datuk? Memang itu sebab saya tubuhkan Dewan Perniagaan ni untuk apa? Untuk kita melatih, melahirkan ramai lagi usahawan, terutama orang kita yang jauh ketinggalan. Jadi saya ni kira jambatan. Kita pergi ke kementerian, agensi yang ada kata orang tadi authorized untuk usahawan. Bagian pembiayaan, dana, bantuan. Tapi bagi saya lah, birokrasi dalam kementerian dan agensi itu longgar-longgarkan.
Perlu dilonggar-longgarkan. Jangan kita diketatkan. Contoh dia, walaupun sistem tu sikris ke sitos ke, katalah dia mungkin dia terlepas pandang, reject juga. Kan? Walaupun usahawan kita tadi tak ada documentation, kurang dia punya. Tak lengkap lah. Tak lengkap. Tapi kita, tu sebab tadi saya kata kena ada seminar, program, kita aturkan. Jadi kementerian dan agensi ni kalau melalui persatuan atau dewan tu mungkin dipercepatkan sikit. Mungkin dia akan tengok nilai susut dia macam mana kan daripada segi data, dokumen, kekurangan. Jadi kita akan maklum kepada usahawan tu tadi, you kena buat begini, you kena sistem macam ni, ikut peraturan sekarang. Dia ikut. Tetapi bila proses tu membuatkan sebulan, 2 bulan. Ini yang membuatkan dia orang tu kadang orang kita ni mudah kata tersinggung, tersentuh sikit, dah tak nak berniaga lah. Nak bagi ke tak nak bagi bantuan ni kan? Nak bagi tak bagi. Nak bagi ke tak nak bagi kan. Jadi susah, lambat. Ini perlu kita lihat bagaimanakah cara untuk kita menaikkan dia orang ni kembali. Kan? Jadi saya pun terima kasih kepada agensi kementerian. Kadang-kadang 2 minggu, seminggu lulus. Ada je 10,000 tak ada interest pun ada. 10,000 pinjaman tak ada interest pun ada. Kadang-kadang 2 minggu macam pihak macam agensi, contoh dia macam Tekun, adalah yang terbaik platform. Kadang-kadang pinjaman dia sekejap je, 2 minggu, 3 minggu saya telefon pegawai dia cepat je lulus. Tetapi usahawan kita ni kadang-kadang bila dia dapat tak cakap. Bila tak dapat tu dia bila tak dapat dia boleh bising. Katalah 10 tadi yang kita buat kebaikan, satu yang buruk tu dia akan bercakap. Jadi itu yang selalu kita akan buat. Perjumpaan. Macam mana kita nak menaikkan lagi semangat-semangat dia orang yang lemah-lemah ni kan. Kalau katalah sekali banjir, 2 banjir habis, mesin dia habis kan. Dia orang dah takut nak berniaga dah. Tapi kementerian akan bantu. Saya bawa pegawai tu tengok sendiri. Daripada situ baru nak nampak. Ini je inisiatif Dewan untuk membantu ahli-ahli kita. Datuk, bagaimana pula Datuk Seri melihat dari segi kerjasama antara agensi? Kita tahu kementerian dan juga agensi yang kalau kita cakap memberi dana, bantuan mikro dan sebagainya ni banyak. Bank-bank ada, kementerian KUSKOP dah memang spesifik KUSKOP. Dan kemudian kita lihat sebagai contoh di bawah Matrit, di bawah MITI Matrit, itu untuk bawa keluar produk. Lepas tu kita ada juga yang lain-lain, HDC dan sebagainya, itu di sudut halal. Kita nampak juga kementerian macam KKDW, Kementerian Kemajuan Desa Wilayah juga, itu membantu usahawan-usahawan juga, tetapi skopnya adalah spesifik kepada usahawan desa. Adakah kementerian, agensi yang mungkin boleh dikatakan banyak nak menolong ni, bukan tak bagus nak menolong, tetapi banyak yang nak menolong ini, sedikit sebanyak mewujudkan kecelaruan dalam nak mendapatkan bantuan dan sebagainya? Adakah itu yang dihadapi ataupun sebenarnya baguslah ramai yang nak menolong? Pandangan Datuk Seri. Memang saya tahu dah agensi dan kementerian ni lambakan dan himpunan bajet tu banyak. Kadang berbilion dengar, ratus juta saya pun dengar pun banyak. Tetapi pahaman pada usahawan kita yang rendah, yang bawah ni kadang-kadang bagaimanakah cara dia untuk mendapatkan sebesar begitu. Kadang-kadang 5,000 ke, 3,000 ke, 10,000 ke untuk dia nak janakan dia punya pendapatan, nak upgrade dia punya sistem lah, packaging lah, produk lah, rebranding lah kan. Tetapi kementerian juga perlu tahu. Jadi kita ni orang yang turun padang bersama-sama dengan usahawan. Tapi kementerian ni dan agensi ni kena pandang betul-betul. Jangan terlepas pandang. Lihat betul-betul. Orang yang betul-betul memerlukan ni bantu. Jangan yang orang tak ada ni bantu. Orang yang betul-betul core dalam sistem tu tadi tu memang berniaga dia ada wujud dengan susah payah dia berniaga, orang ni perlu kita bantu. Jadi maklumat yang begini mesti dapat jelas kepada kementerian.
Ya, itu saya rasa pentingnya ada sistem padu itu untuk maklumat di dalam itu supaya tak adalah sampai 5 agensi bantu satu usahawan sampai 5 dia dapat 5 datang dekat dia, sedangkan ada yang satu ni tak dapat langsung. Yang lain tu mengenal, yang lain tu apa dah? Tak ada. Ini yang bagus, sistem yang kerajaan buat tu bagus, tetapi kita betul-betul dapatkan maklumat tu daripada mana? Pihak yang mana? Bukan you hantar pegawai pergi tengok laporan tadi silap, salah pandang ke apa kan. Jadi kita kena ada bekerjasama yang erat, komuniti, dewan, persatuan kan ada bergabung. Baru sekali kita dapatkan maklumat tu. Ya, kita ada dah tahu dah di bawah agensi untuk bantu usahawan kecil, agensi ni. Untuk yang lepas pada ni, kementerian ini yang lebih besar. Kalau nak pergi ke luar negara, dah agensi ni. Jadi maknanya kita tidak ada kata orang tadi bersalah ni. Kan? Bercelaru. Jadi kita ada dah sistem. Jadi usahawan kita ni, kita kena perlu tengok kan, kejayaan yang dibawa ni, kita pun faham. Mana-mana pun kita dah tahu 90 ke 85% adalah tulang belakang kita adalah SME, industri. Ya, betul. Baik pasar malam, pasar tani, usahawan semua untuk menaikkan ekonomi negara kita tadi. Jadi kita perlu lihat benda-benda macam ni daripada segi cukai, daripada segi SSM-nya, daripada segi saman-saman yang dia dah bayar tadi itu. Ini semua income balik kepada kementerian dan agensi. Jadi ini yang kita pulangankan balik kepada mereka-mereka ini untuk terus maju. Itu yang kita nak. Okey, Datuk Seri, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memperincikan melihat kepada go global lah. Kita lebih besar lagi selepas ini. Mungkin apa bentuk cabarannya nak memenuhi kriteria negara luar yang nak menerima produk kita tu pun bukan senang juga. Betul. Itu akan kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, bersambung selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan. Masih lagi bersama dengan saya di studio adalah Datuk Seri Abu Hassan Mohamad Noor, Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia. Datuk Seri, sebelum berhenti rehat tadi saya menyebut berkenaan dengan nak go global lah. Kita bertukar sedikit perbincangan kita. Nak go global. Cabaran di peringkat global ini, kita tahu market kita, pasaran kita di Malaysia ni kecil kalau kita nak bandingkan dengan jiran terdekat lah, Indonesia ataupun Thailand. Indonesia, Thailand marketnya cukup besar. Itu juga kalau seolah-olah kalau kita dapat menembusi pasaran di Indonesia pun dah cukup banyak membantu dah sebenarnya dalam perniagaan itu. Nak menembusi pasaran, Datuk Seri bersama dengan rakan saya Firdaus Azil ke China sebelum ini, kita lihat bawa banyak juga usahawan-usahawan. Apa bentuk cabaran di peringkat global dalam nak menembusi pasaran global ataupun di peringkat antarabangsa ini? Adakah kriteria yang begitu ketat? Negara-negara tertentu, China, Indonesia dan sebagainya, ada meletakkan syarat-syarat yang begitu ketat yang perlu dipatuhi usahawan Malaysia untuk memasuki pasaran antarabangsa ini, Datuk? Saya dah berapa belas tahun lah saya ke China contohnya. Ini pengalaman kita. Ya, betul. Di China tu memang kata ibarat macam kampung kita lah. Kita pergi, last year pun kita pergi 12 kali, 13 kali ke China. Expo besar lah, bukan kecil. Tapi kadang-kadang usahawan kita ni, kita perlu lihat, kita bawa dia dulu pengalaman. Bukan tak semestinya you ada produk ni terus bawa 10 kontainer, 2 kontainer pergi. Tidak. Kita pergi sebagai visitor dulu dan juga pemerhati. Explore dulu. Dalam pameran tu nanti saya anjurkan bawalah mana-mana yang tadi follow kawan-kawan. Untuk nak ambil mood, untuk belajar, tengok pengalaman. Pengalaman. Tapi daripada situ, bila yang dah biasa tadi sampai 2-3 kontainer sebulan, jadi dia ikut orang ni, dia nampak. Pertama sekali, contoh dia produk-produk makanan yang disukai oleh luar negara. Malaysia ni memang terkenal F&B dia, yang kata orang tu yang daripada segi rasa, cita rasa dia memang capai dia punya matlamat luar negara, terutama sekali negara China. Jadi satu, kita kena tengok daripada segi rasa,
packaging dan labeling, produk tu tadi, dan sijil halal, sijil-sijil yang mencapai tahap, kalau katalah kita nak melalui matrik tadi tu, dia kena tengok produk-produk untuk nak pertengahkan melalui matrik. Kalau tidak, melalui dewan. Dewan bawa sendiri. Itu satu cara. Dan kalau melalui dewan, kalau di syarikat tu tadi berdaftar di matrik, dia balik, dia boleh claim. Dia pergi sana, dia dah buat expo, dia dapat order, balik dia boleh claim segala yang kos yang dia pergi tadi. Mungkin dia bagi dana 25,000 dulu ke, atau yang sampai ada 300,000 dulu. Jadilah permulaan. Permulaan. Okey, itu yang bantuan oleh kerajaan. Tapi melalui dewan tadi, sendiri pergi tanpa ada matrik. Kita sendiri bawa usahawan kita dan produk dia kita tengok melepasi garis panduan luar negara, daripada segi packaging, labeling, design, Jadi yang mengikut tadi tu, dia nampak kawan-kawan dia dah berjaya, dah dapat order. Sampai saya kadang-kadang satu tahap tu MOU sampai 5 kontainer sebulan. 10 kontainer sebulan. Sebulan tu dia nak. Sebulan. Tapi contoh dia, yang ni yang membawakan minat dia orang untuk terus terokai produk-produk daripada Malaysia ke luar negara. Terutama di China. Di China aja, you tahulah penduduk 1 berapa? 4 bilion. Okey, satu negara tu, kalau saya pergi satu negeri tu kadang 100 juta penduduk. 30 juta Guangzhou saja 20 juta penduduk. Jadi yang ni yang kita bawa dia orang supaya dia orang belajar cara macam mana pemasaran tu tadi. Okey, apabila dia orang balik ke Malaysia ni, tengok satu, ini yang kementerian dan agensi kena perlu bantu. Daripada segi mesin, daripada segi packaging, daripada segi auto dia punya production, daripada dana, pinjaman tadi, kita kena angkatlah, naikkan balik. Mungkin dia kilang dia sebesar lebih kurang dalam berapa kaki persegi kan, 2,000 kaki persegi, kita besarkan sikit kilang dia. Kita bagi mesin-mesin semi auto. Dulu dia panggil yang pakai homemade dia ni. Mungkin bagi semi auto dulu sebelum nak pergi ke auto. Jadi production tu cepat. Cepat. Senang nak memenuhi 50 kontainer yang 50 kontainer yang minta tadi tu. Sebulan sekejap aja. Sebulan fikir-fikir macam ni pun dah tahun 2024 dah, sekejap aja. Jadi yang ni yang jadi bila saya bawa investor daripada luar datang, daripada macam permintaan daripada luar, dia nak kata 10 kontainer, dia nak tengok kilang dulu. Macam mana bentuk kilang you sampai 10. Kalau dia tengok pun dia senyum je. Dia kata tak boleh. Dia tahu, dia tengok je, dia tahu tak boleh nak fulfill. Itu tak boleh nak ni. Jadi itu yang kita tak boleh nak capai dia punya matlamat. Itu cabaran antara cabaran yang besar juga. Jadi bila nak apply pula sampai 200-300 ribu atau 500 ribu dana, sejuta kata, mesin kadang-kadang sampai 500 ribu, 600 ribu. Saya rasa bulan 6 ni nanti, ini tahun ni bulan 6, saya ada buat machinery packaging dekat MyTech. Datanglah ramai-ramai. Kita buat machinery packaging daripada China, 700 syarikat daripada China akan buat pameran di sini. Tengoklah mesin tu. Pelbagai offering packaging super. Macam kita macam print kertas bam 1,000 keluar, bam 50,000 keluar. Yang ni kita nak. Barulah tadi industri luar bandar tadi berkembang. Production dia naik. Permintaan dia tinggi. Ini yang bagi ekonomi kita cantik. Itu bentuk transformasi yang perlu kita lakukan. Macam mana dulu China 30 tahun dulu susah rakyat dia, sekarang tengok maju. Kita buat 30 juta je, kita tak boleh nak handle. Macam mana tu? Jadi kita kena taruhkan bajet tadi berapa ratus juta, bilion ke, bagi kepada ataupun buat satu kelompok komuniti tadi. Kalau you Karipak, okey, longgokkan semua Karipak. Buat satu. Macam mana nak hasilkan the best Karipak. The best one stop center. Packagingnya cantik, halal setnya ada. Rasa dia sama. Jangan rasa ni lain. Buat standardize kan, semua sama.
buat satu one stop center. Mungkin di negeri-negeri ke kita buat satu pengumpulan produk-produk. Jadi kalau saya bawa orang daripada luar datang tengok, wah bagus. Ya. Dia tahu production ni tak ada masalah. Tak ada masalah. Good in a good quality apa semua. Kita buat satu persefahaman yang kuat yang kata melalui agensi kementerian kita pamerkan. Pada sini ini yang Perdana Menteri kita nak. Maknanya miskin tega dekat luar bandar ni tak ada dah. Dia buat rangkuman produk-produk halal tadi kan, makanan kita tadi. Semua boleh. Tapi kalau kita buat seorang-seorang takkan capai. Dengan dana yang besar, dengan komuniti yang besar, dengan network yang besar. Jadi yang ni kita kena gabungkan. Baru kita dapat tadi. Ya, itu juga aspirasi seperti Datuk Seri sebutkan, aspirasi yang diletakkan oleh kerajaan dan juga menarik, saya lihat juga banyak packaging yang produk-produk yang dibawa ke luar negara itu siap ada QR code, scan saja QR code, ada semua informasi kualiti makanan, proteinnya berapa, fatnya berapa, segala-gala maklumat semua ada di situ. Datuk Seri rasa tak puas sebenarnya bersembang dengan Datuk Seri, dah hampir setengah jam dah perbincangan kita ini. InsyaAllah dalam masa akan datang kita akan terus bersiaran dari semasa ke semasa, membawakan suara dan juga isi hati rakyat, terutamanya dalam kelompok usahawan untuk membawa mereka ke peringkat yang jauh lebih baik, dari yang mungkin yang meniaga payung, meniaga di hadapan rumah, ada restoran, ada unit yang cantik, ada kilang yang lebih baik pada masa akan datang dan juga sekaligus dapat menembusi pasaran ke luar negara. Datuk Seri Abu Hassan Mohamad Noor, Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Malaysia. Datuk Seri, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan terus bersiaran dari semasa ke semasa. Sekian sahaja Pantau Belanjawan untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum dan salam hormat. Terima kasih.